Jadi aku harap korang clear reason kenapa aku tak nak copy trade adalah itu. Aku dah pernah buat sebelum ni. Hey guys, Assalamualaikum, what's up, Fokit Asia, welcome back to aku punya YouTube channel. Terima kasih pada anda-anda yang menyubscribe dan mengelike aku punya video apa semua. Terima kasih, moga ganjaran dan kebaikan untuk korang semua. Guys, hari ni topik ini aku just nak kongsi pengalaman. Sebab lately ni aku ada baca komen, aku duk usah-usah komen. Jadi ramai di antara korang yang bertanyakan pada aku tentang copy trade. Tentang, yuk buat copy trade tak? Yuk, bro, do you have orang luar pun ada? Do you have copy trade, account manager, bla bla bla. Bukan kat situ je, even masa aku tengah buat live trade sekalipun, dia orang bertanya dalam tu, yuk buat copy trade ke tak? Sebenarnya benda ni benda yang aku nak kongsikan kat sini, aku dah cerita dah panjang lebar dekat sesi live trade. Al-kisah ataupun reason apa sebab kenapa aku tak buat copy trade apa benda tu. Tapi untuk diorang yang dalam live trade je lah tahu kisah sepenuhnya tu macam mana. Jadi untuk yang korang komen-komen kat YouTube yang sampai menyanggup call admin untuk tanya, suruh tanya yuk buat copy trade bla bla bla. Jadi kat sini aku nak bagi tahu terus terang, aku tak ada buat copy trade kawan-kawan semua. Kalau korang jumpa mana-mana channel yang menggunakan nama aku, which is ada channel yang menggunakan nama aku dan ada menawarkan apa-apa copy trade ke apa benda ke, aku tak ada buat. Jadi kat sini aku nak menjawab semua soalan kawan-kawan aku, kita semua kawan-kawan kita sebagai trader yang mana tanya, minta. Terima kasih juga aku nak ucapkan kalau korang percayakan aku untuk nak buat copy trade apa sebagainya, nak minta-minta apa semua, tapi minta maaf aku cakap aku tak buat. Aku tak ada plan dan tak nak buat pun copy trade. 5 tahun 10 tahun ke aku tak ada plan, tak ada terbayang pun, tak ada pun dalam sekecil kat otak aku ni tak ada plan nak buat copy trade. Jadi kat sini aku minta maaf, aku tak ada plan, aku tak ada nak buat copy trade. Aku ulang-ulang. Walaupun macam aku cakap tadi, terima kasih kalau korang percayakan aku dan sebagainya, tapi even aku trade sendiri pun ada loss. Ada losses tu ada. Even aku ada bagi signal dekat public channel Telegram pun ada loss juga. Jadi kat sini tujuan aku nak ceritakan al-kisah kenapa aku tak buat copy trade. So kalau kau nak dengar cerita yang menyeronokkan ni, kau boleh stay sampai habis. Nice. Jadi kenapa aku tak nak buat copy trade tu adalah disebabkan aku dah pernah buat sebelum ni. Aku dah pernah buat copy trade 2 tahun lebih yang lalu. Dah nak 3 tahun dah pun. Dan akaun tu bukanlah pengakhiran yang baik. Akaun tu tak sampai 2 bulan pun. Aku masa tu as account manager $200. So copy trader, orang yang copy aku tu minimum deposit $100. Cumanya copy trade aku waktu itu, ketika itu aku tak ada open pada public. Tak ada promote kat Facebook ke IG ke apa benda, aku tak ada. Siapa yang join copy trade aku waktu tu adalah aku punya student. Student akulah yang push ataupun minta, dan aku sebenarnya tak ada buat. Aku memang tak ada nak buat pun copy trade. Aku tak ada nak plan sebab aku tak teringin pun. Tapi disebabkan satu hari aku ada macam kita makan-makan, aku dengan student aku masa tu dekat dia macam Starbucks, macam cafe, macam Starbucks macam tu. Masa tu student aku tak ramai, dalam 30 orang macam tu. Dalam 30 orang macam tu, tapi tak semua ada. Kita orang lepak dan diorang macam bagi keyakinan. Diorang ajak, yuk buat copy trade. Yuk kau buat copy trade ni dengan apa kaedah ataupun teknik yang kau ajar kat kita orang ni, kita orang boleh sama-sama bantu. Matlamat diorang waktu tu, which is sekali dengan aku lah, sebab diorang meyakinkan aku untuk buat benda tu, adalah $100 ke $100,000. What? $100 ke $100,000. Aku dalam otak memang dah tak terfikir dah benda tu boleh berlaku ke apa benda. Aku memang, sebab aku memang tak ada nak, kalau $100, $200 tu memang account untuk kita full margin je. Itu memang capital untuk, senang cakap bahasa kasar, untuk buat-buang. Untuk aku nak FM je. Nampak $100-200 ni memang untuk FM je. Bukan satu capital yang untuk kita nak masuk intraday ke swing ke, maksudnya nak stay long, nak stay in the game too long. Tak. $100 ke $300 ni bagi aku memang satu capital yang kalau bagi aku adalah untuk buat full margin je. Tu kalau bagi aku lah, lain trader lain pendapat dia. Boleh je nak, tak ada masalah kalau nak stay hold dengan $100 ke $50 ke, tak ada masalah. Jadi berbalik pada cerita, diorang yang meyakinkan aku. Diorang beberapa orang yang masa kita orang hangout tu, kita orang makan-makan lepak apa semua tu, yuk kau buat, yuk kau masuk setup ni macam kau tunjuk ni bla bla bla. Kalau kau tak sempat tak apa, kita orang akan support, kita orang akan share, kita akan cari mana-mana pair yang ada potensi, kita orang bagi kau masuk. Jadi aku kat situ macam yakin lah, serius ke diorang ni? Aku jadi macam semangat lah, dapat vibe semangat tu, daripada $100 nak ke $100,000. Jadi beberapa orang yang kat situ dah setuju nak buat, dan aku dapat semangat untuk buat copy trade, dan aku share pula dekat dalam group student, which is kawan-kawan ataupun student yang tak ada masa lepak tu. Aku share pula dengan diorang, nak join ke tak, diorang pun nak join. Jadi point dekat sini, aku tak ada open copy trade untuk public, tak ada. Aku buat waktu tu hanya dengan student aku je. Yang join tu student aku je. So al-kisahnya, seminggu ataupun 2 minggu awal tu performa cantik. Semua cantik, profit, ada loss, ada profit, tapi masih still in win lah, still in profit punya game. So student aku yang masih lepak bagi tahu, kata, yuk kalau tak ada setup, kita orang bagi, kita orang akan tolong monitorkan mana-mana pair yang boleh kau nak masuk, takut ni kata acah-acah nak support, nak bantu tu. So sudah tak ada. Sehari 2 tu je. Lepas tu aku yang handle semua sendiri. Aku cut the story, account tu pun MC. So account tu bukanlah berakhir dengan baik. Maksudnya account tu MC. Aku $200 waktu tu, dan copy trader $100
$100 dan akaun tu pun MC. Jadi poin pertama kat sini, aku tak ada open kat public, aku tak ada open kat khalayak ke, tak ada. Untuk rakyat-rakyat ke tak ada. Itu untuk aku open waktu tu dengan student, dan itu pun student aku, beberapa student aku yang bagi cadangan dan ajak. Jadi akaun Copytrade tu pun akaun tu pun tak berjalan dengan baik. Bukan perakhiran yang baik, tapi sebaliknya. Maksudnya MC lah, akaun tu MC. Selama aku dalam bidang trading, itulah kali pertama dan kali terakhir aku buat copy trade. Aku rasa itulah kali terakhir bagi aku. Itu pun waktu tu aku dalam berapa tahun? Aku dalam 3 tahun. Aku baru je 3 tahun dalam bidang trading, dan itu kali pertama aku buat copy trade dan tak berjalan dengan baik. Jadi kalau kau tanya aku apa penyebab ataupun faktor akaun tu boleh jadi MC, kalau pendapat aku adalah disebabkan emosi yang aku pikul waktu tu. Emosi ataupun tanggungjawab ataupun bebanan. Bebanan ataupun satu rasa macam kau punya tanggungjawab sebab kau tengah ada satu, waktu tu beberapa orang yang semangat, yang ada visi, yang ada matlamat lah kononnya, yang ada impian daripada $100 nak ke $100,000, dan diorang semua letak benda tu pada aku. Dia dah jadi macam satu amanah, satu macam bebanan, tambah lagi benda tu melibatkan duit orang. Percaya aku cakap, kalau kau buat, kau akan rasa benda tu. That is why kenapa aku tak ada plan dan aku tak nak buat copy trade. Sebab aku dah pernah buat sekali dan aku dah rasa sekali aku buat copy trade tu macam mana emosi yang aku pegang, macam mana bebanan yang aku pikul, macam mana pressure yang aku dapat disebabkan ni lah copy trade baik. Itu kalau beberapa orang yang join. Kalau korang yang minta-minta ni, korang okay aku open copy trade, tiba-tiba katakanlah contoh 2,000 orang, 1,000 orang yang nak join copy trade aku, yang korang duk sangka profit. So itu adalah bebanan, itu adalah risiko sebenarnya. Itu dah mainkan dengan emosi, semua dah bercampur aduk, dah macam nasi goreng kampung. So benda tu walaupun kau nampak macam tak ada fizikal dia, tapi benda tu main peranan yang sangat-sangat besar, iaitu emosi dan mental. Kau tak tahulah orang lain, tapi kalau aku, itulah apa yang aku rasa dan alami. Itulah pengalaman aku masa aku kali pertamanya aku buat copy trade, dan benda tu bukan benda yang aku nak pun, aku tak enjoy pun, tambah lagi benda tu lagi membuatkan jadi stres. So kalau korang minta tiba-tiba aku buat 2,000 orang masuk, itu pun 2,000 orang tah depo berapa, tah mindset yang berbeza-beza, visi yang berbeza-beza. Mungkin daripada 2,000 orang tu ada daripada 100 orang tak boleh hadap, loss $2, loss $2-3, dah muntah-muntah dah pening kepala, dah ambil Ufamol. So lepas tu nanti datang chat aku, bro apa ni loss ni dekat akaun copy trade bla bla bla. So benda tu dia main peranan ataupun efek yang sangat-sangat besar. Sebab tu aku tak ada nak buat copy trade. Cerita ni panjang, tapi aku dah cerita semua kat sesi live trade. So macam aku cakap, ini aku nak menjawab dan kongsikan pada korang yang ada kat YouTube, yang komen, yang PM aku, yang PM admin apa semua, yang tak ada dalam sesi live trade tu, yang tak tahu kenapa aku tak buat copy trade. Tapi korang keep on minta bro copy trade, nak copy trade. So pendapat aku, instead daripada korang masuk copy trade, baik korang belajar dan trade sendiri. Itu better. Bagi aku itu lebih baik, sebab risiko tu kau yang ambil sini, bukan kau letak pada orang lain, dan if anything happen kau blame orang tu pula. Jadi kat sini aku nak minta maaf. Aku memang tak ada nak buat copy trade, tapi macam aku cakap tadi ulang-ulang, terima kasih kalau kau percayakan aku untuk buat benda copy trade tu. Tapi macam aku cakap, aku trade sendiri pun ada loss. Bukan everyday daripada pagi, daripada tengah hari aku start trade tengah hari, daripada tengah hari sampai ke malam tu biru je profit $10, $20, tak ada. Loss akan ada. Cuma perbezaannya kenapa aku tak nak buat copy trade adalah disebabkan risiko, bebanan, emosi, amanah dan tanggungjawab yang aku pikul. Kalau korang masuk join copy trade aku automatik macam bawa orang lain. Acah-acah macam contoh, nak berjaya, jom follow aku. Tiba-tiba kalau aku tak berjaya, tiba-tiba orang belakang lagilah auto tak berjaya. Padahal korang kat belakang dah macam expect, kita follow copy trade for Kyok, mesti nanti kita boleh dapat sebulan RM1,000. Tak ada Jeb. Aku betul-betul minta maaf. Kalau ada, aku harap korang jumpa copy trade yang account manager yang baik-baik kat luar sana. Tapi which is selama pengalaman aku tak ada jumpa lagi account manager ataupun copy trade yang bertahan lebih 2 tahun, yang consistent profit lebih 2 tahun, tak ada. Aku minta maaf cakap, tapi itu daripada side aku, daripada circle aku, daripada kenalan aku, daripada apa yang aku tahu dan nampak, tak ada. Aku tak ada jumpa lagi copy trade yang lebih 2 tahun, tak ada. Mungkin ada. Aku aku cakap, mungkin ada kat luar sana, cuma aku tak kenal, cuma aku tak tahu. Kalau aku tahu siapa copy trader yang bagus-bagus, yang mantap-mantap, yang dah performance cantik, konsisten lebih 2-3 tahun, aku dah promote dah kat sini. Tapi malangnya aku tak ada kenal siapa-siapa berkenaan dengan copy trade ke apa benda ke, tak ada. Kalau ada pun setakat 2-3-4 bulan profit, lepas tu lingkup, 3-4 bulan profit, lepas tu hilang, sehari 2 profit, lepas tu MC pun ada. Kalau korang betul-betul macam berminat lah, kononnya macam nak invest duit tu, katakanlah nak invest duit dekat letak dalam copy trade, carilah tempat yang selamat dan tempat tu yang ada result ataupun performance yang cantik. Setahun, 2 tahun ke, setahun ada. Aku pernah jumpa copy trade yang account manager setahun cantik dia punya performance. Sebab aku pun ada je masuk copy trade apa semua, tapi aku tak perlu kongsikan lah. Lebih-lebih itu aku punya risiko dan aku punya tanggungjawab sendiri yang aku ambil. Dan aku ada cara aku sendiri macam mana aku manage aku punya kewangan duit apa semua. Cuma apa yang aku nak sampaikan kat sini, kawan-kawan semua, aku tak ada open copy trade. Aku minta maaf, aku tak ada open copy trade ataupun investment masuk 100 cuci 100, tak ada. Masuk $1,000 dapat $300 setiap bulan, tak ada. Itu channel Telegram lain
dengan menggunakan nama aku minta maaf, itu yang memang mengarut. Jadi aku harap korang clear reason kenapa aku tak nak bercopy trade adalah itu. Aku dah pernah buat sebelum ni, aku dah pernah ada pengalaman aku buat copy trade sebelum ni dan pengakhiran dia tak baik, dan aku tak nak ulanginya semula. Aku dah tak nak buat balik, lagipun benda tu lagi memenatkan dan melecehkan kepala otak. Dan macam aku dah cakap, tak ada, jangan expect high return je daripada aku. Tak ada, aku pun trade, even aku trade sendiri pun ada losses. Aku ada satu channel Telegram private punya, itu pun daripada kawan-kawan live trade yang request. Bukan aku nak buat group private atau VIP ke, tak ada. Itu semua melalui live trade. Yang masuk kat situ kena masuk live trade, baru dia akan masuk kat situ. Aku bagi signal dalam tu pun ada loss juga. Bukan setiap hari 100 pip, 100 pip, 200 ribu pip, seminggu sampai 5,000 pip, 1,000 pip, tak ada. So kalau korang datang minta aku buat copy trade disebabkan kau nampak acik high return je, itu sangat-sangat salah. Dalam trading tak ada acik nak kau nak profit je. So korang semua clear, InsyaAllah nanti aku akan kongsikan topik-topik lain berkenaan dengan education. Macam aku cakap tadi, better korang trade sendiri daripada korang masuk copy trade. Risk tu korang yang ambil dan korang yang tanggung, dan korang rasa lebih baik daripada korang yang buat sendiri daripada orang lain buat. Kalau tak ada masa, susun jadual untuk buat jadi part time. InsyaAllah nanti kalau kau nak, aku akan ajar macam mana nak buat trading as a part time. So guys, itu dia video daripada aku untuk kali ni. Aku minta maaf kalau sepanjang aku punya penceritaan yang sebenarnya panjang cerita tu, tapi aku pendekkan. Semua tu aku dah cerita kat sesi live trade aku, jadi aku pendekkan supaya tak bosan. Pengakhiran tak baik. Jadi macam aku cakap tadi, aku dah tak ada nak buat. Jadi aku minta maaf sekali lagi kalau sepanjang penceritaan tadi aku ada terkasar bahasa dan tersilap kata. Aku minta maaf. Semuanya hanya gurauan. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dekat next video. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best, and Assalamualaikum. Assalamualaikum guys.